وهداية نصرا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا الملائكة وسر عن تلفهم النبي وألهم الملائكة المقربين وفرشنا من الظلمات الوحي وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وأهل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدار والآخرة. Dan jika ada yang diqadhakan itu puasa sehari, maka hendaklah dipuasanya 3 hari di dalam 17, iaitu sehari pada yang pertamanya, dan yang ketiganya, dan yang ke-17-nya. Dan jika ada yang diqadhakan itu puasa sehari, sekiranya perempuan yang mutahayyirah hendak muqadhakan akan puasa 1 hari. Sama juga artinya dia ni ada puasa nazar 1 hari. Ada menazar akan puasa 1 hari. Maka cara dianya untuk nak dapatkan 1 hari qadha puasa, artinya puasa nazar 1 hari itu, cara dianya maka hendaklah dipuasanya 3 hari. Nak satu, yang dia naknya 1 hari, tapi kena pakai modalnya 3 hari. Jadi kena puasa 3 hari untuk nak dapat 1 hari. Tapi 3 hari itu kena pakai masa di dalam 17. Dalam masa 17 hari. Mana dalam masa 17 hari dia kena puasa 3 hari untuk nak dapatkan 1 hari. Iaitu 3 hari di dalam 17. Iaitu 3 hari di dalam 17 hari itu, sehari pada hari yang pertama daripada 17. Dan yang ketiga. Dan dia puasa pula hari yang ketiga dan yang ke-17. Habis itu dia puasa pula pada hari yang ke-17. Jadi maknanya sama dengan cara dianya lebih kurangnya, cumanya sini nak 1 hari, yang semalamnya nak 2 hari. Jadi dia letaklah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 17. Dia tentukan masa dulu 1 sampai 17. Maka dia puasa pada 1, pada 3, pada 17. Sekiranya kalau dia puasa dalam masa yang tersebut itu, maka dapatlah bagi dia tu 1 hari puasa. Akan jatuhlah puasa dia tu di dalam masa istihadah, dalam masa suci. Jadi tak jatuhlah, adalah tidak pun hari pertama jadi puasa dia, tidak pun hari yang ketiga, tidak pun hari yang ke-17.
Apa tu nak pada 17 hari tu dengan sebab tilik kepada 30 hari. Dalam masa 30 hari itu ada sekali haid, sekali suci. Haid sebanyak-banyak haid, suci sekurang-kurang suci. Dalam masa 30 hari, artinya dikatakan dalam masa sebulan tu 15 haid, 15 suci. Suci itu maknanya darah dia tu darah istihadah. Jadi 3 hari 1, 3, 17. Ilat dianya kerana jika datang datang haid. Jika datang haid pada hari yang pertama. Hasillah puasa pada hari yang ke-17. Sebabnya kalau haid dia tu datang masalan zuhur hari yang pertama. 15 hari 15 malam, maknanya haid dia akan habis pada zuhur 16 kan. Dia akan habis pada zuhur 16. Mana 17 tu dapat. Mana 17 tu dah suci. Mana dalam masa istihadah sahlah puasa. Dan jika datang pada hari yang pertama. Kalau haid dia mulai datang pada hari yang ketiga. Kita katanya kalau haid dia tu datang pada tengah hari, pada waktu zuhur, hari yang ketiga dia akan habis pada 18. Bila? Kalau mulai datang, nak bagi jelas tu kita kena tulis, kena tengok 2 bulan. Kita kena tengok 2 bulan. Jadi kita tulis tengok dalam masa 2 bulan. 2 bulan. Kita katanya bulan Zulhijjah. Kita katanya sekarang bulan kita kata sekarang bulan 2 lah. Sekarang bulan 2, lepas tu kita ambil bulan 1 dan bulan 2. Lepas tu yang dia puasanya, yang dia puasa tu 1 hari bulan, bulan 2, 3 hari bulan, bulan 2, 17 hari bulan, bulan 2. Sekiranya di dalam bulan 2 ni dia puasa 1 hari bulan, bulan 2, 3 hari bulan, bulan 2, 17 hari bulan, bulan 2. Maka sekiranya kalau dia mulai, haid dia datang pada hari 1, pada 1 hari bulan, bulan 2. Maka haid dia akan habis pada kita katanya haid dia mulai datang pada zuhur 1 hari bulan, bulan 2. Maka dia akan habis pada 16 bulan 2. Maknanya 17 tu, apabila maknanya belum zuhur haid.
16 hari bulan tu belum zuhur tu haid. Lepas zuhur ni suci. Maknanya 17 tu suci penuh. Dapat. Begitu. Habis tu kalau kita katanya setiap bulan tu haid, dia tu datang hari yang ketiga. Nah, kalau datang hari yang kedua tu habis di 17. Satu dapat. Dan jika datang pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga ataunya hari yang kedua. Dan jika datang haid pada hari yang ketiga. Atau sama juga datang pada hari yang kedua. Asillah puasanya pada hari yang pertama. Kalau datang 2 hari bulan, pun hasil hari yang pertama juga. Tetapi kalau datang zuhur, haid datang zuhur 2 hari bulan, dia akan habis di zuhur 17 hari bulan. Maknanya 17 tu tak dapat lah. Tetapi satu hari yang pertama ni dapat. Begitu juga kalau haid datang pada hari yang ketiga. Sebab kalau kita katanya haid dia datang hari yang ketiga. Kalau haid datang hari yang kedua. Maknanya satu tu suci. Belum pada tu suci kan. Kalau datang pada hari yang ketiga. Maknanya satu tu puasa dalam suci. Begitu. Dan jika datang haidnya pada hari yang ke-17. Kalau haid dia datang pada hari yang ke-17. Yang ni kita kena letak katanya dia datang pada 17 bulan 1. Mulai datang zuhur 17 bulan 1. Maka kalau mulai datang pada zuhur 17 hari bulan 1, kita kira tengok. Tapi tak boleh bilang satu di 17, 18. 18 tu 1, 19 tu 2 hari. 18 tu sehari semalam, 19 tu 2 hari 2 malam. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2. Dia akan habis di zuhur 2 hari bulan. Dia akan habis di zuhur 2 hari bulan. Dia akan habis di zuhur 2 hari bulan 2. Lepas tu maknanya 3 tu dah suci. 3 tu dah suci. 3 tu dah suci. 3 bulan 12, 3 bulan 2 ni dah suci. Maka dapat hari yang ketiga. Begitulah cara dianya. Habisnya. Dan jika mana? Dan jika ada pun. Tak. Jika tak boleh beri pun dengan ada pun. Jika
perkataan jika dia tak beri pun dengan perkataan ada pun. Ni ada memang salah ni. Perkataan jika tak akan beri pun dengan perkataan ada pun. Perkataan jika tak akan beri pun dengan perkataan ada pun. Sebab jika kalau bahasa Arab tu in syartiyah. In adat syarat. Kalau orang belajar ilmu nahwunya, jika ialah in adat syarat. Adapun terjemuh daripada amma. Amma pun adat syarat juga. Maka tak beri pun lah. Dua adat syarat tu pada satu tempat tu tak beri pun. Jadi kita nak kena buangkan lafaz ada pun. Ada pun tu tak nak. Tak. Begini. Dan jika ada pun tak boleh begitu. Beri pun begitu tak boleh. Kita nak begini. Tempat ada pun tu kita ubah jadi perempuan. Tempat ada pun tu kita ubah jadi perempuan. Dia jika patut ada pun tu dia tak beri pun begitu. Tapi kalau ada pun jika tu ada. Begitu ya. Jadi kita naknya dan adapun jika perempuan yang telah beradat. Begitu. Dan adapun, ambil adapun letak di depan ya. Dan adapun jika perempuan yang telah beradat. Nak gitu ya. Dan adapun dan adapun jika perempuan yang telah beradat. Yang telah beradat haidnya itu ia ingat akan qadar haid, tiada ingat ia akan waktunya, atau ingat ia akan waktunya tiada qadar. Dinamakan dia mutahayyirah dinamakan dia mutahayyirah nasi'ah.
dia kalau dia terlupakan adat, dia terlupa adat dia ada, dia terlupakan qadar dan masa, maka itu mutahayyirah mutlaqah. Kalau dia tak ingat adat dia ada, tapi waktu dia tak ingat, qadar pun dia tak ingat juga, maka jadi kata dia tu perempuan yang mutahayyirah mutlaqah. Maka itulah kena ambil ihtiyat. Tetapi di sini dia katanya dia beradat, dia ingat satu, terlupa satu. Jadi ingat waktu, terlupa qadar. Ingat qadar, terlupa satu. Jadi dua lah. Ingat satu, terlupa satu. Ingat qadar, terlupa waktu, atau ingat waktu, terlupa qadar. Dia katanya dan adapun jika perempuan yang telah beradat haidnya itu ia ingat akan qadar haid, tiada ingat ia akan waktu. Berapa hari itu dia ingat. Berapa hari itu dia ingat. Tapi mulai bila sampai ke bila, kata tanya haid kau berapa hari? Bulan lepas. Dia kata 7 hari. 7 hari itu mulai bila? Tak tahu je dia kata. 7 sampai 1 sampai 7 ke, 2 sampai 8 ke, 3 sampai 9 ke, 4 sampai 10 ke. Dia kata 10 sampai 5 sampai 17 ke, tak tahu nak kata. Satu. Atau ingat ia akan waktunya tiada qadar. Kalau dia ni ingat waktu, kata kau macam mana bulan lepas? Dia katanya datang haid pada 10 awal. Pada 10 awal. Lepas tu berapa hari? Tapi dia kata bukan 10. Ingat kata dalam masa 10 hari itu ada datang haid. Tapi berapa hari? Dia kata tak sampai 10. Boleh jadi 9, boleh 8, boleh jadi 7, boleh jadi 6, boleh jadi 5, boleh jadi 4. Dia kata berapa hari dalam masa 10 hari tu? Sekali rasanya macam 2 hari kot. 3 hari kot. Dia tak tahu nak kata. Tu maknanya dinamakan dia kan perempuan yang ni, perempuan ini mutahayyirah nasi'ah, yang terlupa. Yang terlupa sebab dia ada terlupa ilmu, terlupa waktu, ilmu, terlupa qadar. Begitu ya. Maka wajib atasnya mengambil ihtiyat. Maka wajib atasnya, atas perempuan yang mutahayyirah nasi'ah ni, mengambil ihtiyat. Ambil beringat, ambil ihtiyat. Maka barang yang diyakin sucinya diberikan hukum suci, dan barang yang diyakin haidnya maka dibagikan hukum haid. Dan pada masa yang diihtimalkan bagi haid adalah ia seperti yang lupa akan qadar haid dan waktunya. Pada pihak wajib mengerjakan ihtiyat dalam masa itu. Maka wajib mengerjakan ibadat yang berkehendak kepada niat seperti sembahyang, puasa dan sebagainya kerana diihtimalkan suci, dan haram wati dan menyentuh mishaf dan barang sebagainya kerana diihtimalkan haid. Jadi hukum dia begini. Dia katanya maka wajib atasnya mengambil ihtiyat, maka barang yang yakin suci, maka hukumnya begini ya. Yang terlupa qadar ingat waktu, yang terlupa waktu ingat qadar. Cara dia begini.
Ini ingat hukum dia ni. Hukum dia kita ingat. Maka barang yang diyakinkan suci. Pada hari yang yakin kata suci, maka diberi hukum suci. Kalau kebetulan dengan hari yang dia yakin kata suci, maka diberi hukum suci. Diberi hukum suci maknanya kena solat, boleh baca Quran, boleh solat, wajib puasa, boleh baca Quran, halal bagi suami. Kalau diberi hukum suci, maknanya semuanya halal. Yang haram-haram tu maknanya itu semuanya halal. Dan barang yang diyakin haid, kebetulan dengan hari yang yakin kata haid, maka diberi hukum haid. Diberi hukum haid, makanya jangan puasa, jangan sembahyang, semuanya ambil hukum haid betul-betul lah. Lepas tu, tengok lagi akan datang, kita menentulah mana masa yang suci, mana masa yang yakin suci, mana masa yang yakin haid, mana masa ihtimal. Jadi, dia begini. Dia masalah perempuan mutahayyirah nasi'ah tu di dalam sebulan, dia ada 3 masa untuk dia. Di dalam sebulan 30 hari dah. Perempuan mutahayyirah nasi'ah ni dalam sebulan 30 hari dia ada 3 masa untuk dia. Dia ada 3 masa. Kita ingat begitu dulu kesimpulannya. Dalam sebulan, dalam masa 30 hari dia ada 3 masa untuk dia. Satunya masa yang yakin haid. Satu, masa yakin haid. Yang keduanya, masa yakin suci. Tiganya, masa ihtimal haid, ihtimal suci. Satu, masa ihtimal haid. Maka ambil hukum haid. Kedua, masa yakin suci. Maka dia ambil hukum suci. Maknanya istihadah lah. Yang tiga tu masa ihtimal suci dan haid. Maka masa itu mesti berihtiyat. Masa tu mesti berihtiyat. Ihtiyat tu macam mana ihtiyat? Macam perempuan yang mutahayyirah mutlaqah, yang tak ingat qadar, yang tak ingat waktu. Begitu ya. Jadi dalam sebulan tu ada 3 masa. Masa yakin haid diberi hukum haid, masa yakin suci diberi hukum suci, masa ihtimal haid dan suci maka kena ihtiyat. Kesimpulannya begitu ya. Tengok dia kata maka barang yang diyakin sucinya, masa yang dia yakin suci maka diberi hukum suci, dan barang yang diyakinkan haid maka baginya hukum haid. Dan pada masa yang diihtimalkan bagi haid, ihtimal haid, ihtimal suci ya. Ihtimal haid, ihtimal suci, dan dan adalah ia tak jatuh kita. Dan pada masa yang diihtimalkan bagi haid dan suci. Tambah. Dan suci. Ihtimalkan haid dan suci. Pada masa ihtimal boleh jadi haid, boleh jadi suci, adalah ia seperti seperti perempuan mutahayyirah yang mutlaqah. Seperti perempuan mutahayyirah mutlaqah yang lupakan qadar haid dan waktunya.
pada pihak wajib sama seperti macam mana pada pihak wajib mengerjakan ihtiyat dalam masa itu, masa ihtimal. Dia ada 3 masa kan dalam sebulan tu. Maka wajib mengerjakan ibadat yang berkandak kepada niat seperti sembahyang, puasa dan barang sebagainya. Kerana diihtimal boleh jadi suci. Dan haram wati dan menyentuh mishaf dan barang sebagainya kerana diihtimalkan haidnya. Macam dulu dah. Dan wajib atasnya mandi pada tiap-tiap fardu, yakni fardu sembahyang. Dan jika diihtimalkan putus darahnya. Macam dulu hukum dia. Misal orang yang mutahayyirah yang lupa akan qadar haid dan ingat akan waktunya. Tengok. Dia terlupa. Adat dia ada. Mana mu'tadah dia orangnya beradat. Tengok. Misal orang mutahayyirah yang lupa akan qadar. Berapa hari itu dia terlupa. Tapi dan ingat ia akan waktunya. Seperti berkata ia bahawa adalah haidku pada awal bulan. Dan tiada ku tahu akan banyaknya. Akan banyaknya. Ini berapa tu dia tak tahu. Dia kata begitu. Dia ingat kata awal bulan. Kalau kita katanya sebulan tu kita bagi 3, maknanya 10 awal, 10 tengah, 10 akhir kan. Maka yang dia ni dia katanya dia kata adalah haid dia pada awal bulan. Dia kata haid dia ni awal bulan. Dan tiada ku tahu akan banyaknya. Sebanyak mana berapa hari itu dia tak tahu. Sebab awal bulan ni kita katanya kalau bagi 3 dia panggil 10. Kalau bagi 3 makna 10 yang pertama tu awal. Sebulan ni kalau kita bagi 2 mana 15 hari pertama tu kita panggil awal. Bukan satu saja tu awal. Jadi maknanya kalau dia kata awal bulan, maknanya kita katanya kalau bagi 10, 1 sampai 10. Kalau kita bagi 2, maknanya 1 sampai 15. Kalau begitu, haid, sekurang-kurang haid tu berapa? Kita kena ingat balik. Keadaannya sebab tu awal-awal nak belajar bab haid ni, dia suruh kita tahu sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, sekurang-kurang suci antara 2 haid. Senang kita nak guna di sini. Tengok. Apabila dia katanya haid dia ni datang bila-bila tu dia tahu. Bila tu dia tahu. Dia katanya datang pada awal bulan. Dan tiada ku tahu banyaknya. Maka kita hukumkan sehari pada awal bulan itu haid dengan yakin. Jadi, saat ni kita dah letakkan perempuan mutahayyirah yang nasiah dalam sebulan dalam masa 30 hari. Dalam masa 30 hari itu dia ada masa yakin haid, ada masa yakin suci, ada masa ihtimal. Dia ada masa-masa dia. Ada 3 masa.
Maka nanti kalau dia jawab macam mana pun akan adalah masa haid yakin, masa suci yakin, masa ihtimal. Begitu ya. Maka tengok kepada masanya nampak je kita kena tangguh dulu. Pada kata misal orang yang mutahayyirah yang lupa. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نسألك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum Assalamualaikum. Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.